Kalau sayur-sayuran kita dapat ambil makan, kalau buah-buahan kita dapat ambil makan. Tetapi ada satu lagi bahagian yang disebut menguntungkan. Bila banyak kita boleh jual. Bila jual berlaku pertukaran kehendak. Bila jual sahaja berlaku pertukaran kehendak antara dua manusia atau lebih. Ya, kita nak sesuatu daripada alat tukaran untuk dapatkan benda lain, maka orang tersebut dia berhajat nak dapatkan apa yang kita sediakan daripada usaha kita. Sebab itu kita diperbolehkan jual dan mendapatkan keuntungan. Bila jual dan dapatkan keuntungan, keuntungan itulah Allah uji sekali lagi daripada ayat 267 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, anfaku min tayyibat, belanjakanlah daripada hasil yang baik. Kita jual tu dengan cara yang baik. Kita jual hasil tanam-tanaman, buah tembikai, buah mangga, buah durian. Masya Allah, ni musim durian balik Ustaz. Nampak macam banyak balik durian kan? Subhanallah. Kan? Apa lagi? Musim apa lagi? Macam-macam. Maka tiap-tiap usaha yang dilakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala uji kepada kita. Di samping Allah beri kepada kita nikmat untuk kita syukur. Maka siapa yang bercucuk tanam dan juga mendapatkan hasil yang baik daripada bumi melalui tanam-tanaman, berupa hasil tanaman pertanian ataupun biji-bijian, maka ia merupakan pekerjaan yang mulia, kerana ia disebut di dalam Al-Quran, seorang yang mengerjakan daripada hasil tanaman. Allah Ta'ala kata, makanlah, kulu min thamari, makanlah daripada apa yang kita tanam. Bila makan, maknanya Allah redha atas apa yang kita usahakan, bukan sekadar makan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita, benarkan kita untuk dapatkan manfaat selain daripada makan, iaitu jual ataupun buat pertukaran. Dulu orang di Jazirah Arab, orang di Madinah, ataupun sebelum nama Madinah namanya Yathrib, ataupun orang di sekitarnya, mengusahakan tanaman daripada dua jenis, iaitu tamar dan juga biji-bijian. Tamar dan biji-bijian itu sebahagian daripada mereka dijadikan alat pertukaran. Ada orang dia ada gandum, tapi dia tak ada tamar. Dia nak tamar, dia tukar gandum dengan tamar dulu. Sedangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada mata wang. Sebab itu apa yang kita lakukan ini, ia telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah kita hendak mensyukuri. Sebab daripada dulu lagi sudah ada satu bentuk pertukaran yang melibatkan jual beli dengan mata wang. Setelah kita dapat melihat sejarah kehidupan orang terdahulu, maka tak pelik bila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita hari ini untuk kita mengeluarkan bahagian sebagai isyarat untuk kita sucikan harta yang pernah kita nikmati dan usaha itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar anggur basah dianggarkan kadarnya ketika ia menjadi anggur kering, sebagaimana juga tamar basah dianggarkan kadarnya ketika ia menjadi tamar kering. Zakatnya diambil dalam bentuk anggur kering, sebagaimana zakat kurma diambil dalam bentuk tamar kering. Hadis ini mengajar kepada kita bahawa ada kaedah
dalam setiap hasil bumi berupa tanam-tanaman dan biji-bijian itu untuk dikeluarkan zakat. Ada bahagian dia, ada kaedah dia. Maka hadis ini mengajar kepada kita pada poin yang kedua, ia mengandungi perintah berzakat. Sebab itu apabila kita usahakan suatu tanam-tanaman berupa komersial ataupun jumlah yang banyak, jangan lupa kita ada tanggungjawab untuk menyempurnakan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kempen supaya jangan lupa? Sebab Allah pernah menyebut di dalam Al-Quran pada ayat 31. Kata Allah Azza wa Jalla, dengarkan baik-baik sebab ini penting. Allah menyebut pada ayat 31 surah Ali Imran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada umatmu, hambaku, in kuntum tuhibbunallah, siapa yang mencintaiku, lalu fattabi'uni, maka hendaklah mengikuti aku. Allah perintah, ikut perintah dia. Jangan kita dah usaha dapat hasil, kita dengar dan tahu Allah perintahkan kita mensyukuri nikmatnya dengan berzakat, kita tak buat. Sebab apa? Rugi. Siapa yang ikut perintah Allah, Allah jamin dua keadaan. Pada ayat 31 surah Ali Imran, Allah memberi jaminan kepada kita dua. Yang pertama, fattabi'uni, selepas kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, yang pertama, yuhibbukumullah, kalian semua akan dicintai Allah. Nak tak Allah mencintai kita? Assalamualaikum. Nak ke Allah mencintai kita? Betul ke nak Allah mencintai kita? Betul. Subhanallah. Allah mencintai hambanya tidak seperti manusia mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya. Allah mahu menguji kita. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu. Itu kata-kata untuk orang yang dia cinta, untuk hamba yang dia cinta. Anfiqu min tayyibat, belanjakanlah daripada hasil yang baik. Jadi bila kita dicintai Allah dan benar kita mencintai Allah, kita akan buat. Betul? Kita akan buat, betul? Betul kan? Sayang abang, abang balik ke rumah yang kopi os cawan, penat macam mana pun sayang abang dia buat. Tapi kalau suami sayang ke isteri dia betul, mak suka tak kalau ayandanya balik masuk ke rumah dia tak minta air, dia buat air, dia suap kat kita. Bukan kita lah, kita tu jadi, saya pun jadi orang perempuan, maknanya orang perempuan lah, orang rumah dia suap. Suka tak? Alah malu, suka. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ni lama orang lelaki lupa. Abang Haji pandang ke lain ni. Allahu Akbar. Baik, insya-Allah. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mahukan hamba-Nya respon apabila kita mengikuti perintah Allah dan mengaku mencintai Allah, dan apabila Allah mencintai kita, Allah menguji dengan apa yang Allah perintahkan. Percayalah, perkara kedua selepas Allah mencintai kita, kita mencintai Allah, Allah jamin perkara yang paling dicintai oleh manusia, paling dimaukan oleh manusia, segala dosa-dosa kita diampunkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, segala dosa kita diampunkan. Subhanallah. Selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, segala dosa kita diampunkan. Apa kelebihan bila dosa kita diampunkan, ibu-ibu? Apa kelebihan dia?
kita jadi ahli syurga yang mana bangkit daripada kubur terus masuk ke syurga. Tak ada betul. Kita nak dalam hidup kita ni bila mati bangkit balik di alam mahsyar, kita terus masuk syurga. Kita nak terus ke syurga tanpa hisab. Dan Nabi pernah sebut akan ada dari kalangan umatku bangkit pada kubur dalam keadaan wajahnya bercahaya terus ke syurga tanpa hisab. Jadi nak tak nak? Siapa yang nak pergi ke syurga tanpa hisab? Masya Allah, semua nak. Maka jangan lupa apa yang diperintahkan Allah tanpa gagal. Itu baru bahagian pertama. Jadi balik ni masing-masing mula mikir. Dia tengok kebun tepi rumah dia, aku tanam ni makan, kadang-kadang tak sempat nak makan. Yang ambilnya orang. Dah lah dia ambil, tak minta izin, dia kata. Macam mana tu? Sabar. Kata Nabi SAW, siapa yang mengusahakan satu tanaman, apabila hasilnya tak sempat dinikmati, lalu diambil orang atau dimakan oleh haiwan, maka siapa yang redha, sabar, maka syurga baginya. Subhanallah. Ibadah dia jadi satu ibadah sedekah sampai kiamat. Sampai kiamat. Masya Allah. Jadi sabar. Walaupun gerah. Tanam pokok mangga dah 2 tahun, buah keluar montok-montok, masa keluar tu berputik, kita pembalut. Balik dia kuliah 2 hari, tengok pokok, dengan pokok-pokok hilang. Sabar. Kan? Sekali orang rumah pusing, merah muka. Kita tengah sabar ni. Sabar, jangan sebut apa-apa. Kan? Sebab apa? Sebab kita nak jadi syurga. Sebab tu disebut dalam tajuk ni, kita kempen hasil bumi ia menguntungkan. Sebab keuntungan itu kita tak boleh lihat semata-mata pada jual beli. Kita kena lihat sesuatu yang lebih berharga, apa yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Percayalah, siapa yang berjaya menyelami keuntungan yang ditawarkan Allah, apa yang kita usahakan di bumi ini, dia akan menjadi ringkas, mudah dan tenang untuk kita. Kita tak jadi orang yang berkira dan terkira-kira. Subhanallah. Kan? InsyaAllah itu baru hasil tanaman biji-bijian.